Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru, tetapi untuk waktu ini saya nak membawa kepada anda perkembangan terkini berkait dengan situasi banjir di pantai timur, terutamanya dalam di negeri Kelantan dengan jumlah pertambahan dengan begitu ketara sekali mangsa banjir puluhan ribu pada ketika ini. Kita nak mendapatkan update serta kemaskini terbaharu apa ceritanya di Kelantan. Katanya dari Kota Baru nak ke Pasir Mas juga dah tak ada laluan dah ni sebenarnya. Laluan darat secara biasa tak boleh. Apa ceritanya? Saya nak terus saja bersama dengan Fandi Muhammad. Fandi, mungkin boleh bawa perkembangan terkini situasi banjir terutama di negeri Kelantan dan juga jajahan-jajahan tertentu yang paling teruk dibadai pada ketika ini. Baik, terima kasih Ashraf. Benar, laluan untuk masuk ke jajahan Pasir Mas termasuklah di kawasan kritikal ketika ini di Ratau Panjang tidak boleh dilalui oleh sebarang kenderaan ringan. Apatah lagi lori yang 10 tan melebihi 10 tan juga tidak lepas untuk melalui kawasan Pasir Mas ataupun terutamanya di Kampung Lubuk Jong, di mana jumlah mangsa banjir yang berpindah di jajahan Pasir Mas telah pun melebihi angka 5,000 orang yang ditempatkan di lebih daripada 50 buah pusat pemindahan yang telah diwujudkan di jajahan Pasir Mas. Dan untuk makluman pada ketika ini juga jajahan Pasir Putih hampir pulih, di mana kesemua laluan untuk masuk ke bandar Pasir Putih hanya boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Bagaimanapun seperti yang saya maklumkan tadi, jalan-jalan alternatif menuju ke kawasan bandar Pasir Putih termasuklah jalan Jelur Bacok menuju ke Pasir Putih masih tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Dan untuk terkini jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara lebih daripada 31,000, di mana Pasir Mas masih lagi dianggap sebagai jajahan yang kritikal, terputus hubungan dengan dunia luar, dan Pasir Putih agak sedikit pulih berbanding dengan semalam. Begitu juga di kawasan Machang yang mana jumlah mangsa banjir yang masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara sekitar angka hampir 1,000 orang yang masih lagi berlindung. Di Kuala Kerai masih lagi mencatatkan angka yang agak tinggi, sekitar lebih daripada 4,000 mangsa banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara. Dan Kota Baru khasnya masih lagi merekodkan jumlah mangsa banjir yang melebihi 3,600 orang, dan kemungkinan mereka berada sedikit lama, mungkin besok atau lusa, ini kerana soal peparitan ataupun soal aliran keluar air itu mungkin menjadi satu kekangan buat penduduk, terutamanya di kawasan Melur, Kubah Kriang dan sebagainya. Dan seperti yang dilaporkan ataupun dimaklumkan oleh mangsa banjir, situasi banjir yang melanda pada kali ini boleh disifatkan sebagai suatu tragedi seakan-akan sama dengan Bah Kuning pada tahun 2014 yang kebanyakan penduduk khasnya di kawasan Tumpat dan juga di kawasan Kota Baru ini mereka orang kata mengalami kerugian akibat kereta yang terperangkap, barangan yang tidak sempat dibawa keluar, pakaian yang tenggelam dan juga alatan perabot di dalam rumah. Jadi apa kata Ashraf, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang diluahkan oleh mangsa banjir di pusat pemindahan sementara itu. Kerugian tu macam super 2014 jugalah. 2014 dulu air menuh macam tobing ni. Panas. Tapi hari ni dia air hujan. Tapi kita standby dah. Tapi tak boleh buat gapo, tawakal lah. Saya pun bawa balik sana, masuk lagi sana pun. Peti gapo, tak boleh buat apa dah lah. Bagi elektrik tu. Rabuk gapo tu. Gak bagi atas rumah pun. Kak dada dah. Walaupun air hujan macam hujan pun supon dengan 2014. Air naik. belum buah merah lagi. Kalau hak buah merah kak, tak tahu Allah Alam lah. Gitulah. Boleh dua baru ni Boleh 2 baru ni lah. tak ada naik atas rumah. Takat Pala Loti lah. 2 putih nak tangga saja. Jadi semalam tu keluar. Hak hari Ahad tu memang hujan derek. Lepas tu sebab bawa balik kerja tu tengok air balik tu air takat lutut. Saya masuk ke motor. Lepas tu nak ambil baju, boleh baju kelawar dengan baju tu je. Pakai baju air naik cepat. Tak ada ni baju. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak jaga lagi. Kira habis rumah tu.
Pasal baju-baju hanyut habis. Aduh, tak nak buat gapo lah. Kita selamat ke anak-anak je lah. Berapa orang yang tak seisi rumah? Isi rumah ada 5 orang, natu mengandung. Gitulah. Masuk mari pun air sampai ke atas tu. Rasanya lebih sikit pada 2014. Lebih teruk. Biasa 2014 tu nampak air naik kan pindah lalu, tapi hok ni telefon ke ni muka tua sakit tak nak jalan lain. Dia tunggu bombai lah, bombai pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi baru pindah mai sini. Mari tu dengan ni lah. Dengan bomba lah. Bomba. Sebab nak agu air tubik tu tak berani lah sebab dengan anak kecil lagi kan. Jadi tunggu bomba mari lah pukul 1. Berapa beranak dah tadi? Saya diri ni 5 beranak lah dengan saya. Ashraf, saya hari ini ingin memasuki kawasan Rantau Panjang, namun dilaporkan setakat ini masih lagi tidak boleh dilalui oleh kenderaan pacuan 4 roda. Apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini sebenarnya Ashraf, semalam wujud viral yang mengatakan ban pecah ataupun benteng projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok pecah yang menyebabkan aliran air terus masuk ke beberapa perkampungan di sekitar Rantau Panjang. Dan pagi ini pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah membuat keputusan untuk memecahkan semua benteng projek lembangan sungai bersepadu itu, yang mana jika benteng itu dipecahkan, aliran Sungai Golok akan terus memasuki jajahan Pasir Mas. Ini boleh memungkinkan berlaku peningkatan air secara drastik di jajahan Pasir Mas dan juga Tumpat. Begitupun amaran telah pun dikeluarkan dan juga Jabatan Penerangan khasnya telah pun mewawarkan mengenai situasi ini kepada penduduk di sekitar Rantau Panjang dan juga di Pasir Mas, termasuklah juga di Tumpat, supaya mereka bersiap sedia. Ini kerana kemungkinan berlaku peningkatan air secara drastik yang boleh menyebabkan kawasan yang rendah terus tenggelam. Dan pada waktu ini juga timbul kebimbangan dan juga kerisauan bagi penduduk di sekitar Rantau Panjang, di mana keadaan banjir di selatan Thailand, khasnya di Hat Nyai juga, mereka menganggap boleh mempengaruhi situasi ataupun paras air di Sungai Golok. Namun seperti yang dilaporkan oleh pihak berkuasa, aliran air di kawasan Hat Nyai khasnya tidak boleh datang ataupun tidak boleh turun melalui negeri Kelantan ini ataupun ke Rantau Panjang, kerana ianya sudah ada aliran dan saliran yang boleh keluar terus ke laut di sebelah selatan Thailand. Apapun, kita ingin melihat situasi sebenarnya di kawasan Rantau Panjang yang kali ini merupakan kali keempat mereka berdepan dengan banjir, dan mereka menganggap banjir yang melanda Rantau Panjang ini sebagai luar biasa, kerana kita tahu 2014 yang lalu kawasan tersebut tidaklah begitu tinggi paras airnya, namun pada bulan Februari yang lepas banjir yang melanda di kawasan Rantau Panjang khasnya menyebabkan kawasan tersebut lumpuh sepenuhnya. Dan perkara ini berulang kembali pada bulan Disember ini, di mana paras air yang memasuki kawasan perkampungan paras air Sungai Golok khasnya juga mencapai seolah-olah lebih ataupun seakan sama dengan yang berlaku pada bulan Februari dan Mac lepas. Untuk makluman Ashraf juga, pada waktu ini laluan antara Terengganu memasuki melalui daerah Pasir Putih boleh dikatakan boleh dilalui oleh kenderaan berat. Namun sebentar tadi saya dimaklumkan laluan untuk masuk ke Pasir Putih juga boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Namun begitu Ashraf, saya melihat pada hari ini walaupun kita merasakan cuaca, mungkin meramalkan cuaca ini baik dan juga tidak hujan sepanjang hari ini, saya melihat di kawasan Bandar Kota Baru ini kenderaan mula memenuhi jalan dan juga mula keluar ke tempat-tempat tertentu. Dan seperti yang telah pun diingatkan oleh pihak polis bahawa masyarakat dan juga rakyat Kelantan khasnya mereka dinasihatkan supaya tidak menjadikan banjir yang melanda pada bulan Disember ini sebagai satu pesta. Ini kerana bila mana mereka pergi melihat air di kawasan tertentu ataupun di jalan-jalan yang agak sempit, ianya akan menyusahkan pihak berkuasa, termasuklah menyusahkan mereka yang membawa mangsa banjir, terutamanya yang menggunakan lori ataupun bot, kerana laluan mereka terhalang. Apapun hari ini juga Ashraf, saya melihat ada rombongan daripada negeri Pulau Pinang dan juga negeri lain telah sampai ke Kelantan ini, badan bukan kerajaan. Saya kira mereka telah pun berkonvoi secara berkumpulan dan juga memasuki kampung-kampung tertentu bagi menyampaikan bantuan dan juga menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas dengan banjir ini Ashraf.
Okey, baik Muhammad Fandi, sudah tentu difahamkan pada ketika ini juga sekejap hujan, mendung juga di beberapa kawasan. Muhammad Fandi sebelum lintas langsung tadi juga hujan juga dilaporkan di sekitar Kota Baru. InsyaAllah kita doakan semoga cuaca bertambah baik dan keadaan kembali reda, terutamanya situasi banjir termenung terutamanya yang sudah tentu menyukarkan penduduk mereka yang berada di PPS untuk balik ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan dan sebagainya. Terima kasih Muhammad Fandi. Kita akan terus berlintas langsung dari semasa ke semasa untuk membawakan perkembangan terkini berkait dengan situasi banjir di Kelantan dan juga di Terengganu. Kita ada Hilmi Malik dan juga Nur Fazlizai. Baik, bercakap soal Kelantan ini, sudah tentu situasi banjir ini ada yang menyatakan bahawa ianya sebagai pesta tahunan, tetapi saya tak boleh menganggap ia sebagai satu pesta lantaran beberapa kes kematian telah pun dilaporkan. Dan ianya sungguh mendukacitakan apabila kita melihat bahawa kejadian kali ini telah pun meragut nyawa dan juga boleh dikatakan situasi yang terburuk sejak 2014, hampir sama dengan situasi banjir pada 2014. Bercakap soal pembangunan di negeri Kelantan dan juga apa yang boleh kita lakukan lagi terutama dalam meningkatkan ekonominya dan juga bagaimana kehidupan kesejahteraan rakyatnya itu dapat terus dipertingkat. Bersama dengan saya di studio pada ketika ini saudara Khairul Azhar Kamaruzaman, Pengerusi Parlimen Belia Kelantan. Azhar, terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani hari ini. Pertama sekali lah reaksi melihat kepada situasi banjir pada ketika ini. Mungkin pandangan Azhar sebagai anak jati Kelantan sendiri melihat kepada apa bentuk penambahbaikan dan juga yang perlu dilakukan segera, projek Tabatan Banjir dan sebagainya, kerana ini merupakan perkara yang boleh dikatakan setiap kali monsun inilah yang perlu dilalui oleh warga di majoriti jajahan di negeri Kelantan. Azhar. Ya. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Haris dan Astro Awani atas jemputan. Sebagai anak jati Kelantan, saya sangat tersentuh dengan ayat saudara Haris berkenaan banjir di Kelantan bukannya pesta. Bukan pesta lagi. Ya, betul. Bukannya pesta. Itu merupakan masalah. Ya. Dan rakyat jangan selesa dengan masalah. Ya. Saya setuju pelbagai langkah yang holistik, pragmatik dan futuristik harus dijalankan dari segi pelan jangka pendek, pelan jangka panjang perlu dilaksanakan segera supaya barah ini tidak menjadi kekal selamanya. Antara insentif ataupun perangkaan yang sewajarnya kita lakukan segera adalah bukan sahaja projek tambatan banjir, tapi bagi saya akar umbinya adalah dari segi sistem peparitan di kawasan bandar. Tak kiralah bandar di Gomusang, Kelantan, sekitar Kelantan, Kota Baru khasnya yang sangat padat, dan paling penting saudara Haris, di Kelantan kita kena akui masalah pembalakan juga menjadi antara penyumbang kepada masalah banjir. Kerana dari segi ilmu sains, geografinya, sekiranya berlaku berkenaan banjir ini melibatkan ekosistem. Juga itu yang kita perlu akui selain dari fasiliti dan juga dari segi sistem peparitan itu sendiri. Dan insya-Allah saya doakan dan mengucapkan takziah jugalah kepada semua masa banjir. Saya agak terkejut. 2014 saya antarabangsa. Rumah saya habis di Gomusang. Tapi tahun ini saya bersyukur bandar saya, kampus saya tercinta agak selamat sikit dari segi bah kuning ini, tetapi saya meratapi, merasai apa yang berlaku di kawasan hilir sana. Apapun masalah, kekal masalah, kita move forward, kita move on, laksanakan penambahbaikan segera mungkin, jangan ada tangguh, pastikan langkah ini holistik, pragmatik dan futuristik. Itu saja. Dalam pembentukan, bercakap berkenaan dengan pembangunan, kita tahu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri berbeza. Sejak daripada dahulu lagi sebenarnya, telah lama ada perbezaan itu. Tetapi seharusnya perbezaan itu bukanlah menjadi penghalang dalam pembangunan, dalam menyuburkan kesejahteraan rakyat itu. Pandangan Azhar. Ya. Sebagai anak jati Kelantan, saya sangat mengharapkan peranan dan juga dukungan
diperlukan antara kedua-dua pihak, antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Usahlah kita terlalu berpolitik. Sekarang masa untuk kita fokus kepada rakyat. Terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid Hamidi atas sumbangannya. Baru-baru ini pergi ke Kelantan, sudah diluluskan peruntukan. PM pula petang ni akan ke Kelantan katanya di daerah Pasir Mas. Pasir Mas, sekolah di Pasir Mas. Dan bagi saya ini adalah semangat baru dan Malaysia baru yang perlu kita sinergi bersama. Apapun persoalan saya masih menjadi persoalan, kita bercakap secara realistik. Duit sudah diberikan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Namun dia bukan berkenaan duit saja, tapi siapakah yang bijak menguruskannya. Saya takut, risau. Duit sudah diberikan, dana sudah disalurkan. Ibaratnya sampan sudah ada di sungai, pengayuh sudah ada di tangan. Adakah dia akan digunakan sebaik mungkin? Siapa yang nak kayuhnya sampan itu? Itu yang paling penting. Kita harapkan sinergi baru. Okey. Sudah tentu banyak perkara yang nak kita bincangkan melihat kepada pelbagai aspek. Selepas ini sudah tentu kita nak melihat kepada pembangunan belia. Bagaimana kita lihat Sabah dan juga Kelantan merupakan antara dua negeri yang merekodkan jumlah penghijrahan ataupun migrasi tertinggi pada tahun 2020. Bagaimana nak memastikan bahawa anak-anak muda golongan belia di Kelantan itu kekal berada di negeri itu, membangunkan negeri itu secara bersama. Itu perbincangan kita akan bawa selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung Pantau Kerajaan Baru selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Masih lagi bersama dengan saya adalah saudara Khairul Azhar Kamruzaman, pengerusi Parlimen Belia Kelantan. Seperti sebelum kita berhenti rehat tadi, saya ada membawakan ataupun berkongsi maklumat berkenaan dengan aliran migrasi Malaysia. Jika boleh kita mirror up sedikit kalau kita lihat kepada data yang dikeluarkan oleh DOSM pada tahun 2020 sebenarnya. Dari segi secara keseluruhan, penghijrahan daripada bandar ke luar bandar ataupun luar bandar ke bandar, termasuk juga bandar ke bandar maupun luar bandar ke luar bandar. Jika anda dapat lihat Kelantan, jika saya zoom in di sini, okey, Kelantan, okey, yang warna hijau yang besar di situ, kita nampak 18.1% yang sebelahnya itu adalah direkodkan sebagai penghijrahan dari luar bandar ke bandar. Dan secara keseluruhan bandar ke bandar juga merekodkan jumlah yang tinggi iaitu 34.6. Ini bermakna bahawa dari segi peratusannya jumlah penghijrahan di negeri Kelantan merekodkan jumlah migrasi yang tinggi sekali, pergerakan rakyat yang tinggi seiring dengan negeri Sabah sebagai contoh. Baik, kita nak sambung perbincangan bersama dengan Azhar. Apa yang boleh dikatakan punca sebab mengapa migrasi yang begitu tinggi melibatkan, kalau kita cakap soal golongan belia lah, dari bandar keluar bandar maupun terutama melibatkan negeri Kelantan keluar daripada Kelantan sebagai contoh, Azhar? Bila kita berbicara berkenaan dengan penghijrahan, ada sentimen yang paling kuat yang dipegang oleh anak muda di Kelantan, terutama sekali dari segi peluang pekerjaan. Untuk makluman saudara Haris, Sidang DUN baru-baru ini telah mencatatkan bahawasanya Kelantan kadar penganggurannya adalah 3.8%. Masih lagi antara tertinggi di Malaysia. Dan kedua, kita tengok juga kepada fakta yang terkini bahawasanya kadar kemiskinan di Kelantan masih lagi tertinggi. Dan juga di Semenanjung, dari segi miskin tegarnya paling tinggi, iaitu seramai 42,000 miskin tegar. Itu belum kita maklum tentang kadar kemiskinan biasa. Ini menunjukkan bahawasanya sektor ekonomi benar kita perlu mainkan peranan utama dan secara holistik. Bukannya sekadar melepaskan batu di tangga sahaja. Ini menunjukkan bahawasanya sentimen ekonomi sangat-sangat penting. Bukan sahaja untuk pembangunan kendiri, tetapi pembangunan ekonomi negeri itu sendiri.
Okey, Azhar menyebut berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Penting apabila kita cakap berkenaan dengan pembangunan ekonomi, penting untuk kita lihat sebagai contoh infrastruktur dan juga peluang pekerjaan itu dapat dijana menerusi pelaburan, pembukaan syarikat. Betul. Dan keyakinan pelabur itu sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat antarabangsa akan melihat kepada pelbagai perkara, infrastrukturnya, sokongannya, dari segi percukaiannya, kehidupan kesejahteraan rakyatnya itu. Bagaimana pembangunan holistik itu dapat memberi satu keyakinan kepada pelabur melabur di negeri Kelantan, mencipta peluang pekerjaan sekaligus meyakinkan anak muda belia untuk kekal mendapat kerja dengan gaji yang bermaruah berada di negeri Kelantan. Azhar. Bila ramai tanya kepada saya, apa sebenarnya masalah, betul-betul masalah di Kelantan ni? Saya cakap senang saja. Tanah, air. Isu tanah melibatkan percukaian seperti yang saudara maklum, Saudara Adi. Masalah air melibatkan kemudahan asas. Bila kita bercakap berkenaan dengan kemudahan asas, bila tapak tak ada, percayalah, pelabur kurang yakin dan pelabur pun akan mula sangsi untuk melabur. Pelabur mesti mencari keuntungan. Itu fitrah dalam dunia pelaburan. Perniagaan pelaburan of course nak untung. Jadi, jika risiko tinggi, siapa nak ambil risiko kan? Apapun, saya melihat Saudara Haris, bahawasanya pembangunan di Kelantan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dengan pelbagai program yang telah dijalankan di Kelantan. Terutama sekali program koridor ekonomi iaitu ECE, pembangunan koridor Pantai Timur. Untuk makluman Saudara Haris, saya melihat kepada fakta semenjak tahun 2010, ECE telah berjaya menarik pelaburan sebanyak 10.5 bilion. Itu merupakan salah satu kejayaan yang besar. Pun begitu, untuk kita panggil balik. Baru-baru ini, ECE telah memaklumkan dia berjaya menarik peserta sebanyak 34.6% daripada bandar balik ke luar bandar. Itu antara kejayaan. Pun begitu, kita masih lagi dahagakan program-program pelaburan-pelaburan dan juga langkah sebegini yang begitu holistik dan memastikan rakyat Kelantan tidak mengemis di negeri sendiri. Dan saya yakin kerajaan baru dan juga kerajaan negeri boleh bersama untuk kita rancakkan lagi. Dan juga harapan ini saya yakin Estor Awani pun mengharapkan lebih daripada kerajaan baru dan juga kerajaan negeri untuk bekerjasama. Ya, sudah tentu penting untuk ada kerjasama di antara kerajaan pusat, kerajaan dan juga kerajaan negeri, dan juga penting kerana kita di peringkat 3 tier kerajaan itu, persekutuan negeri dan juga tempatan itu juga memainkan peranan yang cukup penting. Azhar melihat kepada golongan belia, bagaimana, apa bentuk perkara yang boleh menjadi antara tunjang dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kelantan. Sebagai contoh, kerana ketika ini kita lihat perniagaan sebagai di platform digital, peluang infrastruktur, contoh dari segi telekomunikasi dan sebagainya amat penting dalam menyokong perniagaan digital itu. Bagaimana Azhar melihat kepentingan perkara-perkara sebegini, kesaling hubungan, peningkatan infrastruktur telekomunikasi, jalur lebar dan sebagainya, Azhar? Saya melihat perkara ini adalah masih lagi keperluan asas. Di Kelantan itu, tuan dan Saudara Haris, saya tengok sendiri, dah hadam, dah faham, rupa-rupanya kita bukan dahagakan kemajuan, tetapi kami menuntut keperluan asas. Kena ada air, kena rangkaian yang baik untuk menjalankan apa-apa aktiviti. Sekiranya dari segi keperluan asas ini tidak dipenuhi, percayalah, yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Dan saya pun selain pada rangkaian ini, saya juga melihat bahawasanya satu lagi projek mega yang boleh merubah landscape ekonomi di Kelantan, iaitu pelabuhan. Untuk makluman, saya teruja apabila mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri datang ke Kelantan dan melaksanakan dan juga berjanji untuk kita laksanakan projek mega di Tok Bali dengan menarik pelabur sebanyak 2.3 bilion
2.3 bilion ini saya yakin dipercaya dia bukan sahaja mampu menyediakan 4,000 peluang pekerjaan, tapi paling penting adalah keyakinan pelabur untuk jangka masa panjang. Perakaian, pelaburan, pelabuhan dan juga yang ketiga adalah macam saya maklum sebentar tadi, sekiranya masalah air tidak selesai, percayalah saudara Haris, Kelantan akan kekal seperti mana Kelantan. Sedia selesaikan dahulu masalah keperluan asas infrastruktur itu menjadi asas utama yang perlu disegerakan. Betul. Bercakap berkenaan dengan golongan belia orang muda ini, pembangunan modal insan, UMK antara mercu yang boleh saya katakan dibanggakan di negeri Kelantan, melahirkan modal insan cukup cemerlang, terutama dalam jurusan keusahawanan dan sebagainya. Ramai yang lahir dari UMK. Bagaimana melihat dari segi pembangunan modal insan di negeri Kelantan terutamanya? Adakah masih lagi perlu ada ataupun ruang penambahbaikan dan juga masih ramai yang terpaksa berhijrah untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, sebagai contoh untuk sebagai ke Lembah Kelang ataupun ke negeri-negeri yang lain, ataupun masih ada ruang penambahbaikan sistem pendidikan tinggi, MRSM dan sebagainya? Azhar. Bagi saya, pendapat saya, pada hemat saya sendiri, melihat kepada keterbukaan dan juga penerimaan kesedaran mengenai pentingnya pendidikan dalam kalangan rakyat Kelantan, saya cadangkan supaya setiap parlimen itu diwujudkan IPTA. Sebab melihat kepada migrasi luar besar-besaran, hijrah belia anak muda untuk mencari peluang pendidikan yang lebih cekap dan juga lebih selamat, saya yakin dan percaya bukan sahaja UMK perlu ditubuhkan di Jeli dan juga di Pekalan Cepa, tetapi lebih luas. Itu surutu pertama. Surutu kedua, saya yakin dan percaya melalui kemahiran. Kelantan ni ada satu kemahiran. Mulut manis, nega. Mulut manis, nega. Jadi, kita lihat dari segi YouTube, dari segi TikTok, ramai orang Kelantan ada bakat yang terpendam. Maknanya, dari segi akademi, multimedia perlu diwujudkan di Kelantan untuk kita fokus kemahiran mereka ni di hadapan kamera di media sosial, seperti mana yang telah dijalankan di Thailand dan China. Untuk pengetahuan saudara sendiri, saya teruja melihat di China sudah ada universiti khas untuk media sosial, untuk mereka mencipta influencer, untuk mereka mencari pengaruh dalam media sosial untuk mencipta impak. Ini zaman 2022. Zaman di mana meretasi negara, meretasi negeri dan cerdik pandainya digunakan sebaik mungkin untuk mencipta kreativiti. Itu kita harap. Dan sudah tentu keropok lekok itu tidaklah hanya mahu hanya betul. di negeri Kelantan, mahupun kami yang kat KL ni, kalau ada kawan pergi Kelantan, tolong belikan kan. So maksudnya pemasaran, penjualan itu boleh terus diperluas dan juga kawasan-kawasan yang lebih strategik sekaligus membangunkan ekonomi yang lebih sejahtera. Dan kebajikan kesejahteraan rakyat itu cukup penting pada ketika ini. Baik, cukup menarik sekali perbualan kita, tapi nampaknya kita dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi saudara Khairul Azhar Kamaruzaman, Pengerusi Parlimen Belia Kelantan, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea berkenaan dengan pembangunan secara holistik di negeri Kelantan. Terima kasih sekali lagi. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.